Mari kita ambil masa untuk mempelajari firman Tuhan dengan kupas bertajuk Salib Kristus dan Salib kita sendiri. Yesus memerintahkan kita untuk memikul salib kita sendiri dan mengikuti Dia. Mereka yang sanggup mengikuti jalan Kristus dengan betul ialah orang yang tahu cara memikul salib sendiri dan mengikuti jalan Kristus dengan sepenuh hati. Salib sendiri, dalam erti kata lain, ialah penderitaan. Semua orang diberi penderitaan dari syurga seolah-olah itu ialah nasib. Terutamanya bagi orang yang ingin mengikuti kehidupan Kristus. Mereka selalu ada salib sendiri untuk dipikul. Apabila kita menghadapi salib, setiap orang wajib membuat pilihan. Kristus tidak mengalahkan masa yang paling gelap dalam kehidupannya, tetapi memilih jalan demi keselamatan manusia. Semua pengikutnya melarikan diri dan meninggalkannya. Murid-muridnya melarikan diri untuk mengelakkan masa itu. Petrus yang terkenal dengan iman yang kuat juga menyangkal Kristus sebanyak 3 kali. Dalam kehidupan kita, semua orang diberikan masa yang gelap. Dalam erti kata lain, itu dipanggil salib kita. Apabila kita diberikan salib, apakah yang harus kita lakukan? Ini bergantung pada iman dan minda kita. Sebab itulah, Yesus berfirman, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya dan mengikut aku. Semua manusia mempunyai salib sendiri untuk dipikul. Kita mungkin berfikir, orang itu kelihatan hidup senang tanpa sebarang kesukaran kerana dia orang kaya. Namun, itu tidak benar. Setiap orang mempunyai masa kegelapan sendiri. Apa yang beza adalah bagaimana kita bertahan, mengatasi dan membuat pilihan untuk menghadapi masa itu. Tuhan mengatakan kita bahawa berkat dan anugerah akan diberikan sewajarnya dengan berfirman, setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang bermaksud tiada perbezaan, sama ada itu lelaki, perempuan, orang tua atau kanak-kanak. Sesiapa yang ingin mengikuti kehidupan Kristus dengan betul, pasti akan diberikan beban salib. Hari ini, mari kita belajar dari Alkitab sekali lagi bagaimana Kristus mengatasi penderitaan dan menahan masa yang gelap melalui pilihannya, serta mempimpin manusia ke jalan keselamatan. Janganlah kita berakhir dengan hanya menyadari bahawa perayaan roti tidak beragi ialah perayaan penderitaan. Sudah tentu, Tuhan memberi kita perayaan ini agar kita dapat memperoleh ajaran dan kesedaran yang penting. Saya percaya bahawa kita anak syurgawi harus berpihak kepada Tuhan, membuat pilihan berdasarkan pandangan Tuhan, dan mengikut jalannya, tidak kira bila masa kegelapan menimpa kita. Mari kita lihat Alkitab, bagaimana Rasul Paulus bertindak terhadap masa kegelapan dalam kehidupannya dan jalan apa yang telah dipilihnya. Mari kita buka buku Kisah Para Rasul, bab 20. Mari kita lihat bab 20, ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Pada masa itu, penjara dan sengsara menunggu Paulus. Ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Tuhan.
Lihatlah baik-baik bagaimana Rasul Paulus bertindak terhadap masa yang paling gelap dalam kehidupannya dan jalan apa yang dipilihnya walaupun dia sudah melihat kematiannya. Dalam buku Kisah Para Rasul bab 20 ayat 24, Paulus berkata bahawa dia tidak menghiraukan nyawanya sedikitpun apabila dia bersaksi tentang Injil. Pendek kata, dia mempertaruhkan nyawanya untuk menginjil. Bukan? Bab 21 ayat 10. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang Nabi bernama Agabus, lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh kerana nama Tuhan Yesus." Seperti ini, apabila kita memperhatikan kehidupan Paulus, kita dapat faham bahawa kita masing-masing ada salib sendiri untuk dipikul. Paulus juga berada dalam situasi ketika dia harus memikul semua salib seperti ini. Paulus sangat terharu kerana kehidupan Kristus, sehinggakan dia pergi ke Yerusalem dengan berazam untuk mati, serta bersungguh-sungguh menyaksikan dan memberitakan Kristus dengan betul. Dalam masa kehidupan yang gelap, bagaimana kita harus bertindak dan apa yang harus kita pilih? Ini semua sentiasa terpulang kepada setiap orang. Kita tidak boleh lupa bahawa pilihan kita boleh membawa kemuliaan kekal atau menarik kita ke dalam neraka abadi jika pilihan kita adalah salah. Paulus memilih untuk berpihak kepada Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan. Dia sama sekali tidak menghiraukan kematian, sebarang kesengsaraan atau penganiayaan. Dalam buku Kisah Para Rasul bab 20 dan bab 21, kita dapat melihat kehidupan Paulus yang bersedia untuk mati sejak dia mulai menginjil. Mari kita lihat buku 2 Korintus bab 11 ayat 24. Lima kali sebanyak 40 kurang satu sepatan setiap kalinya. Aku disepak oleh orang Yahudi. 3 kali aku dipukul dengan tongkat, sekali direjam, 3 kali ditimpa kejadian kapal karam, dan sehari semalam tergantung-gantung di laut. Dalam perjalanan, seringkali aku menghadapi bahaya. Bahaya dari sungai, bahaya daripada penyamun, bahaya daripada bangsa aku sendiri orang Yahudi, bahaya daripada bangsa-bangsa lain, bahaya di kota, bahaya di gurun, bahaya di laut, dan bahaya daripada orang yang berpura-pura sebagai saudara seiman. Aku sering keletihan bekerja keras, kurang tidur, kelaparan dan kehausan. Kerap kali aku terpaksa mengikat perut, menanggung kesejukan, kekurangan pakaian. Di samping itu, setiap hari aku dibebani rasa rungsing dan perhatian terhadap semua jemaah. Jika seseorang lemah, tidakkah aku turut merasakan kelemahannya? Jika seseorang tersangtung, masakan hatiku tidak sengsara kerananya? Sekiranya aku hendak berbangga, aku akan berbangga tentang kelemahan-kelemahanku. Kehidupan Paulus benar-benar merupakan sebuah siri kesukaran. Dia menghadapi bahaya daripada bangsa sendiri, bahaya daripada saudara palsu, bahaya banjir dan bahaya penyamun. Tidak keterlaluan untuk berkata bahawa kehidupan Paulus yang menginjil ialah kehidupan salib. Meskipun begitu, dia berkata, di samping itu, setiap hari aku dibebani rasa rungsing dan prihatin terhadap semua jemaah. Hari ini, apabila kita melihat salib Kristus dan memikirkan penderitaan Kristus, salib yang harus kita pikul tidak dapat dibandingkan dengan salib Kristus.
Jika saiz salib yang Kristus pikul adalah 1,000 atau 10,000, salib kita bahkan tidak sampai 1. Paulus yang memandang salib Kristus yang berjalan di depannya sentiasa ingin mengikuti jalan itu. Hari ini, marilah kita berazam untuk sentiasa mengikuti jalan yang dijalani oleh Bapa dan Ibu Syurgawi seperti Rasul Paulus. Itu ialah pilihan anda, tetapi apakah yang akan anda pilih? Semua orang, termasuk mereka yang tidak berada dalam kebenaran, menghadapi masa kesukaran dan masa kegelapan. Namun, bergantung pada seberapa baik pilihan kita dalam masa gelap, mungkin ada hasil yang menggembirakan Tuhan, dan ada hasil yang tidak menggembirakan Tuhan. Semasa umat Israel hidup di padang gurun, Tuhan menyuruh 12 orang untuk mengintai Kanaan, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. 10 orang yang kembali dari pengintaian membawa berita buruk kepada orang ramai. Itu sama sekali bukan tanah yang boleh kita serbu. Itu bukanlah tanah yang harus kita maju. Mereka orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, tiada tandingan. Yeriko yang mereka miliki ialah kubu yang tidak dapat ditembusi. Jika kita melihat kesan mereka terhadap seluruh umat Israel, mereka betul-betul membuat pilihan yang buruk sekali. Para pengintai yang seharusnya menanamkan iman untuk mempercayai Tuhan di kalangan umat Israel, sebaliknya membebankan umat itu. Seluruh umat menangis sepanjang malam dan bersungguh-sungguh terhadap Tuhan. Kenapa engkau bawa kami keluar dari Mesir untuk mati di padang gurun? Kenapa tidak biar kami hidup di Mesir? Dalam sejarah penaklukan Kanaan, 40 tahun kehidupan umat Israel di padang gurun benar-benar memberi kita banyak ajaran. Daripada memikul salib yang mereka harus pikul, 10 pengintai itu menunjukkan pandangan yang salah dan membuatkan seluruh umat mengadu terhadap Tuhan. Fikirkanlah salib yang Kristus pikul dan salib yang harus kita pikul. Yesus berkata bahawa kita harus belajar memikul salib kita sendiri terlebih dahulu jika kita ingin menjadi orang Kristian. Mari kita pastikan ini dengan melihat buku Matius bab 16. Matius bab 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Kerana barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya kerana aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, tak apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya dan mengikut aku. Jika kita tidak mengikut jalan Kristus, kita tidak dapat memasuki syurga. Kerana jalan ini ialah jalan yang hanya dapat dilalui oleh orang yang memikul salib mereka. Kita semua pasti akan diberikan masa kegelapan, masa untuk membuat keputusan dan persekitaran tertentu yang kita perlu buat pilihan. Paulus mengikut jalan Kristus. Dia membuat kesimpulan bahawa nyawanya sendiri tidak bernilai semasa dia menjalani kehidupan Kristus. Dia memikul salibnya sendiri dan mengikuti Kristus. Kita semua harus pikul salib kita dan ikut kehidupan Kristus sepenuhnya. Buku Ibrani bab 11 ayat 24. Bab 11 ayat 24 tertulis,
Kerana iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak puteri Firaun. Kerana ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Tuhan daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan kerana Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Musa juga hidup dengan memilih kehidupan salib. Alkitab memberitahu kita bahawa dia menganggap kehidupan salib, iaitu menderita bersama dengan umat Tuhan, jauh lebih gembira daripada menikmati kesenangan yang sementara di dunia ini. Teruskan firman dalam buku Ibrani bab 11 ayat 35. Bab 11 ayat 35. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka menggembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan sisaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka menggembara di padang gurun dan di pergunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Semua orang ini memilih jalan iman dan memikul salib mereka dengan iman. Tuhan menyatakan kita melalui buku Ibrani bab 11 bahawa mereka menjalani jalan iman dengan memilih jalan yang benar dan menolak jalan yang mudah. Jadi, apakah yang pasti wujud bagi orang yang ingin hidup saleh di dalam Kristus? Ada sengsara. Mari kita buka buku 2 Timotius bab 3. Buku 2 Timotius bab 3 ayat 10 tertulis, "Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah ku derita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu ku derita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya." Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Bagi mereka yang pilih untuk mengikuti kehidupan salib Kristus, pasti akan ada penganiayaan dan masa penderitaan, sama ada besar atau kecil. Bagaimanakah kita harus bertindak terhadap masa gelap yang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan? Kerana itu terpulang kepada kita untuk membuat pilihan, kita harus membuat pilihan secara bijak. Antara dua orang pengintai, adakah kita harus pilih jalan yang sama seperti 10 orang pengintai itu? Atau kita harus pilih sama jalan Yosua dan Kaleb? Dalam situasi seperti Paulus, adakah kita harus menyerah dan melarikan diri? Atau kita harus menjalani kehidupan dengan berazam, aku pasti akan melakukan apa yang harus dilakukan, meskipun mempertaruhkan nyawaku. Semua pilihan ini diberikan kepada semua anak Sion di seluruh dunia dan boleh dianggap sebagai salib kita. Namun, salib itu tidak hanya mendatangkan kesakitan dan penderitaan. Selepas itu, akan ada kemuliaan dan penghormatan syurga. Sebab itulah Paulus berkata, apabila dia melihat kematiannya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bukankah sebab itulah dia menjadi rasul yang cemerlang, yang memikul salibnya dengan sedia dan maju ke syurga dengan mengikuti jejak Kristus? Ayat 13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini.
Kita diingatkan supaya kekal berada dalam apa yang telah kita pelajari daripada Tuhan. Berasa yakin dan menjadi umat syurgawi yang mengikuti jalan salib Kristus Yesus sepenuhnya. Mengenai hal untuk memikul salib sendiri, Yesus sudah memberitahu kita bahawa orang yang menderita pasti akan diberkati. Mari kita pergi ke buku Matius bab 5. Buku Matius bab 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Dianiaya bermaksud menderita. Maksudnya memikul salib. Itu bukanlah demi kejahatan, tetapi demi kebenaran. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, kerana merekalah yang empunya kerajaan syurga. Berbahagialah kamu jika kerana aku, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, kerana upahmu besar di syurga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bagi anak-anak syurgawi yang hidup di dunia ini, jalan salib pasti menunggu mereka yang ingin menjalani kehidupan yang benar dan saleh. Jadi, dia berkata, bersukacita dan bergembiralah, kerana upahmu besar di syurga. Kita juga dapat lihat bahawa Tuhan tidak pernah berpaling daripada orang yang menderita, tetapi sentiasa mengingati mereka dan mengurniakan mereka berkat abadi dari syurga. Mari kita lihat buku Lukas bab 16 ayat 19. Bab 16 ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan hujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam menyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahawa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Ini bukan hanya perumpamaan tentang orang kaya yang ada banyak harta dan Lazarus yang hanya ada sedikit. Melalui perumpamaan ini, kita diingatkan bahawa seorang hidup sewenang-wenang tanpa memikul salibnya, manakala yang lain sentiasa mengalami kekurangan, ketidakselesaan, kesukaran dan hidup seperti pengemis. Tuhan yang muncul sebagai Abraham bertanya kepada orang kaya, kamu telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, bukan? Kamu melakukan apa saja yang kamu inginkan, bukan? Kamu tidak ada penderitaan, betul? Namun, bagi Lazarus, dari perkara yang mudah seperti mencari makanan, semuanya beban dan susah. Sedangkan Lazarus segala yang buruk, sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Melalui perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus, Tuhan mengajar kita tentang perbezaan antara orang yang memikul beban salib Kristus dengan orang yang tidak, tetapi hanya mengejar keselesaan dan kedamaian. Lazarus menderita kesukaran, manakala orang kaya itu menikmati keselesaan dan kedamaian di bumi ini. Jadi, dia berkata bahawa situasi mereka akan terbalik di dunia rohani. Sebab itulah, dalam buku Matius 45 tertulis, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Kita mungkin tidak sedar sekarang sama ada itu ialah berkat atau tidak, tetapi kemudian kita akan faham mengapa ia dipanggil berkat.
Apabila kita memikirkan Tuhan yang mengetahui kesudahan dari mulanya telah datang ke bumi ini, dengan memakai pada manusia untuk memberi kita ajaran yang berharga ini, ketika masa yang gelap datang pada kehidupan atau perjalanan iman kita, janganlah kita hanya menolak, tetapi harus berfikir, aku juga harus pikul salib Kristus dan mempelajari kehidupannya. Seperti Paulus, Petrus, dan semua moyang iman, kita harus sentiasa mengingati beban salib yang dipikul oleh bapa dan ibu. Syurga ialah milik orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Bukan? Mari kita lihat buku Roma 48 ayat 35. Semasa dalam penderitaan, orang yang mencontohi Kristus dan memikul salib sendiri, akhirnya akan beriman seperti ini. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang? Semua perkara ini kelihatan seperti salib apabila dilihat daripada perspektif dunia. Namun, apakah ini benar-benar menjadi halangan yang memisahkan kita daripada kasih Kristus? Tuhan memberikan jawapan dalam ayat seterusnya, ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh kerana engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah diangkat sebagai tomba-tomba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahawa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ada kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, bagaimana? Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Semua yang pernah memikul salib sendiri mengaku seperti ini. Namun, orang yang tidak dapat memikul salib sendiri akan pergi walaupun ada batu kecil, seperti yang tertulis dalam buku Yohanes 6 ayat 66. Melihat mereka yang pergi, Yesus berkata kepada murid-muridnya dengan rasa prihatin, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dia bertanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Setiap kali ada sedikit kesulitan atau masalah kecil, ramai orang sukar mengatasi masa kegelapan. Mereka hanya mengikuti Yesus seakan-akan mengikut selebriti. Akhirnya, mereka membuat keputusan yang bodoh dan tiba-tiba meninggalkan Dia. Dalam kehidupan Kristus, ada banyak masa kegelapan dikaitkan dengan salib. Ada masa penganiayaan, masa diejek, masa kesakitan apabila Dia disalibkan, masa ketika lambungnya ditikam dengan tombak, dan masa apabila Dia disebat. Semua orang yang percaya bahawa tiada apa-apa yang dapat memisahkan mereka daripada kasih Kristus ialah orang yang memikul salib yang dipanggil penderitaan. Apabila masa yang gelap datang di depan kita, dengan mengingati pengabdian serta pengorbanan bapa dan ibu yang sentiasa mendahului kita, kita harus mengatasi dan membimbing banyak roh di sekeliling kita ke jalan keselamatan dan pertawatan. Semoga perayaan roti tidak beragi akan menjadi masa untuk kita semua menyatukan hati dan minta dalam tujuan ini. Salib yang dipikul oleh bapa dan ibu adalah sangat besar dan berat, sehingga kan tidak dapat dibandingkan dengan salib kecil yang kita pikul sekarang. Janganlah kita dibebani oleh salib kecil kita atau berpaling dari jalan yang telah dijalani oleh bapa dan ibu.
Dengan minta anda sekali lagi untuk berjalan di jalan iman dengan bertahan sampai akhir dan menang, saya tambahkan kubah hari ini. Terima kasih. God bless you.